Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Hari ini kita teruskan satu lagi berita yang memalukan. Ya, kenyataan daripada Presiden Lebay PAS. Satu kenyataan yang bagi pandangan saya ini adalah sesuatu yang gila bayang ya, ataupun sudah ketagih ya, untuk berkuasa, sudah ketagih untuk menerima gaji buta. Hari ini satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Lebay PAS ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, sahabat-sahabat semua. Sehingga hari ini mereka tidak boleh move on lagi menerima kenyataan bahwa kerajaan perpaduan ini, kerajaan yang di Pertuan Agung ini, ya, mereka masih mahu untuk berharap, berdoa, ya, dan juga ya mereka mengharapkan supaya kerajaan ini tumbang, sekaligus mereka mahu untuk merampas kerajaan ini dan mereka mahu untuk memerintah sekali lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, ini yang saya ingin kongsikan, dan sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita memalukan hari ini. Presiden Lebay gila bayang masih mahu merampas kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Ini yang saya ingin kongsikan sahabat semua. Ya, apabila hari ini kita mendengar kenyataan ya daripada Hadi Awang yang katanya insya Allah kerajaan Anwar akan tumbang. Wow, ini antara kenyataan terkini daripada seorang lebay ulama yang begitu mempunyai pribadi, apa-apa yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Adakah mereka ini masih tidak boleh move on? Adakah mereka ini masih berharap untuk mau menjadi kerajaan? Nampaknya mereka masih meroyan setiap hari dan tidak boleh terima kenyataan bahwa hari ini kita sudah pun mempunyai kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menjangkakan bahwa kerajaan hari ini yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Inilah sahabat-sahabat semua perangai lebay-lebay ini yang masih mahu untuk cuba menebuk atap kerajaan perpaduan, sedangkan yang di Pertuan Agung sendiri menyatakan bahwa biarlah perkara yang lalu itu berlaku dan beliau berharap supaya tidak ada lagi kejadian pengkhianatan, tebuk atap, perampasan dan sebagainya. Tapi berlainan pula dengan Presiden Lebay ini yang memberikan ucapan sedemikian rupa. Ini sebenarnya ucapan beliau dalam sesi dialog ulama negarawan ya, katanya mendapati cabaran globalisasi media masa kini ya, anjuran Yayasan Permata Umat di Kuala Lumpur semalam. Dia bagaimanapun tidak menyebut berdasarkan apa jangkaan itu dibuat. Orang tanya bila ini berlaku, ini ramalan katanya. Jadi Pak Nujum belalang pula lebay-lebay hari ini ya. Selain daripada mahu untuk merampas kerajaan, sekarang ini mereka sudah jadi Pak Nujum belalang. Insya Allah katanya akan berlaku dalam masa terdekat. Ini satu yang memalukan. Bagaimana negara kita maju ke hadapan, bergerak ke hadapan, kiranya masih ada pemimpin, politikus, ulama, ustadz seperti ini menggunakan apa cara sekalipun hendak menembuk atap kerajaan yang ada pada hari ini. Adakah mereka sudah begitu terdesak? Adakah mereka begitu takut bahwa kerajaan ini boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik sekali, sehingga mereka takut ya supaya untuk menghentikan kerja yang baik yang dilakukan oleh kabinet, oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Ahli Parlimen Marang itu juga tidak menyebut jika Perikatan Nasional yang dianggotai partinya bersama sekutu utamanya Bersatu sedang mengaturkan sesuatu. Semalam Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat berkata bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Katanya lagi, kalau jatuh lagi jangan salahkan kami. Bukan tembok atap tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, katanya. Merujuk kepada pentadbiran PH yang ditumbangkan melalui langkah Sheraton pada tahun 2020. Ini adalah satu kenyataan yang sangat memalukan ya. Bagaimana seorang yang katanya seorang ulama berserban berbaju putih, tetapi apa yang keluar daripada mulut beliau ini adalah satu yang tidak boleh diterima. Ya, adakah mereka ini masih berharap untuk menjadi kerajaan dan mengharapkan mereka makan gaji buta dan tanpa dapat melakukan apa-apa, sehingga rakyat pada ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional terpaksa mengangkat bendera putih
tanda mereka sudah mengaku kalah dengan kehidupan, dengan terdesaknya rakyat marhain di luar sana, sahabat semua. Katanya lagi, untuk rekod, Hadi sebelum ini pernah berkata dirinya adalah individu yang memulakan langkah untuk menumbangkan kerajaan PS pimpinan Dr. Mahathir Mohamad ketika selepas 22 bulan memerintah. Jelasnya ini sebagai tindak balas terhadap usaha PH mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa dengan memeterai status ROM dan juga cubaan menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai anti penindasan kaum. Ya, diminta mengulas tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO. Hadi berkata bahwa partinya perlu tunggu dan lihat terlebih dahulu sebelum membuat sebarang ulasan. MUU baru saja ditubuhkan, baru untuk rangka. Dia buat apapun kita tak tahu. Kita tengok dulu katanya. Kita tunggu dan lihat. Tak boleh komen sekarang. Dia belum buat kertas lagi. Mesyuarat MUU diadakan di Menara On Kuala Lumpur semalam. Ya, mesyuarat selama 2 jam itu dipengerusikan oleh Dusuki Ahmad selaku pengerusinya dengan dibantu oleh bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Dr. Khairuddin Aman Razali. Ya, mengulas lanjut, Hadi berkata bahwa PAS adalah kumpulan Islam yang terbuka dan sentiasa memperjuangkan penyatuan ummah. Nah, kita pernah ajak ulama-ulama UMNO bermuzakarah, katanya buka Al-Quran dan hadis, tapi dulu kita ajak muzakarah, mereka tidak mau. Yang sekarang ini tidak tahu kalau mereka nak datang muzakarah, katanya. Kita bersedia buka Al-Quran pada yang asal kita ini untuk menyatukan ummah. Itu sangat penting, katanya. Jadi sahabat-sahabat sekali lagi kita boleh lihat bahwa tindakan dan juga apa yang mereka lakukan sebenarnya ini, mereka menggunakan agama dan bangsa untuk mendesak, untuk menakut-nakutkan rakyat. Ya, katanya negara akan dikuasai bukan Islam jika Melayu tiada kesedaran politik. Ini juga antara satu kenyataan yang dinyatakan oleh Presiden Lebay ini, ya, sahabat-sahabat semua. Katanya negara akan dikuasai bukan Islam jika Melayu tiada kesedaran politik. Sekali lagi, ya, mereka menggunakan bangsa, mereka menggunakan agama, ya, dalam mereka berpolitik untuk meraih sokongan, simpati dan sebagainya. Dan yang paling penting karena mereka mau menakut-nakutkan pengundi-pengundi di luar sana supaya menyokong mereka, sahabat semua. Ini adalah satu politik kotor, politik jahat, ya, yang dilakukan oleh parti ini, sahabat semua. Katanya Presiden PAS Abdul Halim mengingatkan bahwa negara ini akan dikuasai oleh golongan bukan Islam sekiranya kaum Melayu tidak mempunyai kesadaran politik. Saya percaya ini adalah satu fitnah yang begitu memalukan, ya, dilontarkan oleh presiden ini, bahwa kalau dia nyatakan negara kita akan dikuasai oleh yang bukan Islam, ya, bagaimana pula negara hari ini? Adakah negara hari ini dikuasai oleh mereka-mereka yang bukan Islam? Ya, ternyata kenyataan itu jauh meleset sekali, dan ini adalah satu persepsi jahat yang coba diwujudkan oleh Parti Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS ini, sahabat semua. Mereka begitu terdesak sekarang ini. Mereka akan sanggup melakukan apa saja demi untuk menang pada dalam pilihan raya, demi untuk menggapai kuasa, demi untuk mencapai cita-cita mereka. Sekali lagi, sahabat semua. Ya, bercakap pada program Dialog Ulama Negarawan, ya, baru-baru ini katanya selepas PR15 saya jumpa Tun Mahathir, walaupun dia di luar nampaknya berbalik, tapi di belakang kita bincang baik, katanya. Dia jemput saya datang ke rumah, saya pergi. Dia sangat runsing melihat pilihan raya yang baru-baru ini. Ya, walaupun Perikatan Nasional mencapai kemenangan mendapat undi Melayu dan orang Islam paling besar, katanya, Pakatan Harapan dapat undi bukan Islam menumbuhkan kerajaan. Peratusan bukan Islam yang keluar mengundi 80%, orang Melayu yang keluar mengundi 68%, katanya. Ya, sangat membimbangkan. Jadi Hadi giat menjajah teori peratusan Melayu keluar mengundi rendah. Dia pada awalnya mendapat peratusan keluar mengundi orang Melayu adalah sekitar 60%, katanya. Lagi peratusan keseluruhan sebenar bagi PR15 adalah 74,04%, satu pencapaian yang luar biasa memenangkan senarai pemilih telah bertambah sebanyak 41,72% sejak pilihan raya umum yang ke-18. Jadi antara pertikaian, ya, antara yang mempertikaikan perangkat Hadi adalah penyelidik budget Wales, kajiannya mendapati bahwa peratusan keluar mengundi Melayu adalah yang terbaik dengan sebanyak 78%. Soalnya, di manakah Hadi Awang ini mendapat data yang dia dinyatakannya itu? Adakah dia dapat daripada Longgang ataupun Parit atau sebagainya? Jadi jelas, sahabat semua, hari ini sekali lagi mereka mempermainkan isu bangsa, isu agama, isu ketakutan kepada pengundi-pengundi, ya, dengan menjajah teori kononnya
ya, negara bakal dikuasai oleh mereka yang bukan Islam. Ini adalah satu retorik yang jahat, ya, satu retorik yang begitu memalukan, ya, daripada pemimpin-pemimpin PAS, juga Perikatan Nasional yang kelihatannya begitu terdesak, ya, untuk memenangi pilihan raya dengan menjajah berbagai fitnah, berbagai hal yang ingin menakut-nakutkan rakyat di luar sana. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah Anda bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Hadi Awang ini? Kononnya kerajaan bakal dikuasai oleh bukan Islam sekiranya pengundi-pengundi Melayu tidak keluar mengundi, katanya. Jadi Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.